Tajuk yang bakal kita bicarakan pada malam ini merupakan tajuk yang sangat cantik, yang mana sesuai dengan suasana umat Islam di seluruh dunia yang sedang menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi apakah yang tersurat dan juga tersirat di sebalik tajuk yang bakal kita bicarakan pada malam ini? Silakan tuan. Ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Nazim dari UNIMED, saya bersama Dr. Muhammad Hasir Zainal Abidin, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini. Walaupun kita sibuk berpuasa, sibuk bertarawih, kita sempat juga buat majlis ilmu di kawasan yang paling utara bagi tanah air kita, agar kita dapat sama-sama berkongsi semangat Ramadan. Tajuk yang kita ambil, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kita perlu lihat Ramadan sebagai tetamu yang membawa rahmat kepada kita, yang membawa suatu janji yang amat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Sedar ataupun tidak sedar, tetamu ini datang setiap tahun, dan apabila berakhirnya Ramadan, ia akan kembali, ia akan balik, dan tidak akan menemui kita lagi untuk selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan, pada awal Ramadan ini kita kena sedar tentang tawaran yang amat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla yang perlu kita rebut sepanjang bulan Ramadan. Ramai yang mungkin hanya melihat ibadat Ramadan itu pada minggu pertama. Ya, kita lihat sebahagian masjid penuh sampai keluar. Ada sebahagiannya macam solat Jumaat. Ada sebahagiannya tak cukup tempat parking lagi dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang gejala ini hanya minggu pertama sahaja. Minggu kedua tinggal separuh, minggu ketiga tinggal suku, minggu keempat tinggal tiang masjid dan dinding masjid saja. Ini kesilapan lalu yang perlu kita baiki untuk Ramadan pada tahun ini. Sebab itu bila kita sebut Ramadan, kita perlu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kamu ada petunjuk, contoh yang perlu kamu ikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut Ramadan itu bermula dengan terbitnya hilal Ramadan. Bermula dengan nampaknya anak bulan Ramadan. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa apabila kita melihat hilal Ramadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita membacakan doa apabila melihat hilal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam hilalu rushdin hilalu khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Bila kita tengok anak bulan Ramadan, Nabi ajar kita baca doa. Kenapa diajarkan baca doa? Agar kita sedar kita sedang terima tetamu yang baru. Ya Allah, Engkau terbitkanlah untuk kami anak bulan ini dengan suatu pengharapan dan keimanan, dengan suatu keselamatan dan keislaman. Inilah anak bulan yang membawa kebaikan dan kebijaksanaan. Tuhan aku dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah Azza wa Jalla. Agar kita sedar bila kita tengok anak bulan Ramadan, bulan pun taat kepada Allah. Bulan pun akan muncul pada masa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mana mungkin manusia yang lebih kerdil, lebih kecil, lebih lemah berbanding dengan bulan yang amat besar saiznya itu enggan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa perlu kita sambut Ramadan? Ramadan suatu peluang yang kita tak ada jaminan akan dapat kita ulangi semula pada tahun hadapan. Ramadan dia bawa segala kebaikan. Puasa pada seliarnya. Puasa tanda taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menahan lapar dan dahaga adalah kita mengikut satu sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak makan dan minum. Baru kita sedar rupanya
tak makan dan tak minum itu tak ada siapa yang mati. Tak makan dan tak minum itu kerana taat kepada Allah, rupanya kita masih boleh dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bila kita tidak ikut kehendak makan dan minum, rupanya tuan-tuan, kita masih ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat siapa diri kita sendiri. Sebab itu bila kita sebut menyambut Ramadan, ini sempena, ini masa, ini bulan untuk kita buat apa saja kebaikan. Berpuasa pada siangnya, qiyam pada malamnya, banyak membaca Al-Quran, banyak sedekah, banyakkan ibadat, jauhkan maksiat. Dan yang lebih besar daripada itu, setiap hari kita nilai diri kita. Apakah ketakwaan itu semakin bertambah untuk diri kita. Ya. Tuan-tuan, Ramadan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, dirantai segala syaitan. Ramadan akan tunjuk pada diri kita. Siapa diri kita yang sebenar? Kalau dalam bulan lain orang buat maksiat, dia boleh salahkan syaitan. Manusia ni tak ada benda lain, salahkan orang lain, padahal salah dia sendiri. Maka bila masuk Ramadan, adakah patut syaitan dia salahkan lagi? Ya, sebab Nabi SAW sebut syaitan itu dirantai, syaitan itu dicegah daripada mengganggu manusia. Kalaulah dalam bulan Ramadan masih ada keinginan untuk buat maksiat atau terjatuh melakukan maksiat, manusia itu sendiri perlu muhasabah, perlu nilai diri dia, perlu tahu iman dia lemah, ketakwaan mesti dipertingkatkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara terakhir yang ingin saya sebut, kenapa istimewa sangat Ramadan ini? Ramadan, ya, puasa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dan ibadat-ibadat yang lain itu, Allah Azza wa Jalla tak bagi tahu kepada kita besar mana pahalanya. Ibadat yang lain diberitahu, solat berjamaah ditingkatkan 27 kali ganda. Sedekah akan Allah gantikan apa yang kita keluarkan. Ya, membantu manusia yang lain, Allah akan bantu kita kerana kita melepaskan kesakitan daripada saudara kita yang lain. Tetapi puasa, ia rahsia Allah Azza wa Jalla. Ya, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah Ta'ala menyatakan semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu khusus untuk aku dan aku yang tentukan berapa besar pahala yang akan diberikan. Sebab itu nilaian pahala orang yang berpuasa tak ada siapa yang tahu. Itu rahsia dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia puasa, dia masuk bilik air, dia minum, tak ada siapa tahu. Kalau dia tengah masak kat dapur sambil-sambil masak, ayam tu 6 potong, tiba-tiba hidang tinggal 4 potong. Mana pergi 2 potong? Itu rahsia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ajar kita ikhlas kepada Allah. Sebab itu Allah tak bagi tahu besar mana pahala dia. Sebab itu Allah Azza wa Jalla meletakkan puasa itu suatu ibadat khusus untuk Allah. Adakah orang yang berpuasa bila lapar dia bangga, dia tunjuk depan orang, tengoklah saya lapar ni, saya puasa tau. Tidak. Dia akan rasa bahawa puasa itu cukup untuk mendatangkan bebanan kepada diri dia, tetapi dia buat juga pasal apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja saudara-saudara. Sahabat Fadilah Dr. Mu'asri Azizan Ma'amidin, di mana yang bagi doktor, kita telah dengar tadi penerangan yang telah disampaikan oleh sahabat bersama Dr. Syuhada berkaitan dengan kelebihan yang terkandung di dalam Ramadan dan Mubarak, yang sudah pasti di sana kita nak mengungkap hikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak ada kata yang maknanya boleh mengungkap keindahan tersebut. Jadi jangan bagi doktor, bagi menyambut Ramadan dan Mubarak, apakah adab-adab yang elok kita amalkan selaku umat Islam ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan dan Mubarak ini, supaya bulan yang kita sambut ini, bulan Ramadan, bulan puasa ini akan semakin bertambah kesuburan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Rusi, yang dikasihi dan dimuliakan Sahib Samahah Dr. Juanda Jaya Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Tuan Imam, Tuan Kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya lama juga tak main masjid ni. Itu sebab benar usah semayang. Saya bila mari masjid ni, saya kenal satu masjid ni, dia masa mulai kawal tu start. Saya mana awal dulu waktu itu mesti nak makan gulai. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah kata, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu mencipta apa-apa yang dia mahu dan dia memilih. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Yang dihormati, yang berhormat itu Sri Syaitan Masih, yang turut Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta semua yang ada di atas dunia ini dan di luar dunia ini. Selain daripada Allah adalah makhluk. Semuanya ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala-galanya. Allah ciptakan banyak benda. Dia ciptakan bumi, dia ciptakan tanah, bukit, bukau, semua dia ciptaannya. Itu yakhluqu ma yasha. Dia cipta apa yang dia mahu. Wa yakhtar, dia pilih. Dia pilih Mekah sebagai tempat yang dia muliakan. Bukan Mekah itu sendiri mulia, tak, sama sekali tidak. Mekah tidak lebih daripada salah satu juzuk ciptaan Allah sahaja. Semua dia ciptaan Allah. Salah satu daripada bumi ciptaan Allah, Mekah dan Madinah, dan demikian juga Al-Aqsa dan Syam. Yang lebihnya kerana Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya di situ. Bukan bumi itu lebih, rahmat Allah yang lebih. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia tengok kepada Hajarul Aswad, kerana ramai orang nak mencium Hajarul Aswad. Kita pergi ni Mekah, ramai sampai berebut, tampar kepala orang, bangga orang, sanggup pukul orang. Padahal mukmin itu lebih bernilai daripada batu. Itu yang menyebabkan Umar kata, ya Hajar, ini alam annaka la tadur wa la tanfa' laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak la uqabbil. Wahai batu, sesungguhnya, riwayat Imam Bukhari, wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau tidak memberi manfaat dan mudarat jika tidak kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu aku tidak mencium. Itu saja, that's all. Itu saja. Dia ciptakan bumi, dia pilih, maka kita pergi ke Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah kerana mencari Mekah, dia tak dapat apa. Sebab tu orang yang kaya, dia tak tahu dia pergi Mekah. Tambah yang buat mega umrah dengan haji, dia tak tahu dia pergi. Tapi orang lain balik kerja saleh, dia tempat tipu orang lain. Hak duduk di Mekah, duduk mega di kedai kat Mekah. Kita pergi 50 riyal, orang lain dia jual 20 riyal.
Kita mungkin sangka takkan orang duduk Mekah tipu. Orang kampung ke daerah padang besar ni kalau berhimpun duit, kalau boleh pergi Mekah, buat kenduri. Bukan ada sunat kenduri buat pergi Mekah pun, tapi punya seronok orang kali boleh pergi Mekah ni besar lah. Pergi tu Allah tengok Kaabah menangis. Menangis tengok Kaabah. Ada tengok ibu kita beri tahiran dengan Kaabah. Sebab soalnya bukan soal bumi Mekah, batu Kaabah, tapi soalnya ialah soal rahmat Allah Azza wa Jalla yang turun dan jiwa insan yang siap untuk menadak rahmat itu. Kalau ada bumi, ada rahmat, tak ada jiwa yang menadak rahmat, rahmat tak sampai. Allah ciptakan di kalangan para nabi dan dia pilih ada nabi yang lebih afdal daripada nabi yang lain. Ada rasul yang lebih afdal. Wa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Demikian Allah menciptakan 12 bulan setahun. Daripada 12 bulan setahun, maka dia pilih satu bulan namanya Ramadan. Tidaklah Ramadan itu berbeza dengan bulan yang lain dari segi penciptaan. Taklah pukul kita kalau tidur-tidur cara ni cara bulan Ramadan ni. Tak. Kalau orang tak beritahu kita tak tahu. Mungkin kita pergi musafir mana orang tanah tak puasa. Masuk Ramadan lah. Tak pun kita bagi-bagi. Biasanya Ramadan ni hari dia nak kelabu ke, nak hijau sikit ke, langit dia jadi biru-biru sikit ke. Dah. Sama dari segi ciptaan. Yakhluqu ma yasha. Yang beza wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Tidak ada bagi mereka itu pilihan. Dia telah memilih Ramadan bukan kerana bulan Ramadan itu lebih panjang jadi 26 jam, 27 jam. La abadan. Sama sekali tidak. Tetapi yang lebihnya, dia menurunkan rahmatnya pada bulan Ramadan. Semua orang, baik, jahat, muslim, kafir, akan melalui Ramadan ini. Jin, syaitan, manusia akan melalui Ramadan ini. Tak ada orang yang tak masuk Ramadan, sama dengan malam Lailatul Qadar. Semua orang akan lalui malam Lailatul Qadar. Ada orang tak jumpa malam Lailatul Qadar, jumpa belakang. Yang duk main dam sampai 3 pagi dia jumpa. Dia jumpa malam tu. Tapi apa yang dia tak dapat ialah rahmat Allah Azza wa Jal. Rahmat tu dia tak dapat. Maka bukan soal, kalau kita kata soalnya ialah soal tanah, maka orang ada duit sentiasa dapat rahmat, dia boleh gimkah. Kalau orang kata soalnya soal hari dan bulan, maka orang yang hidup semua kita akan melalui Ramadan. Tetapi tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain yang melalui Ramadan itu berdasarkan apa yang ada dalam jiwa dia yang menadah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu kita buat bila sambut Ramadan, pertama beriktikad sesungguhnya Ramadan itu salah satu daripada ciptaan Allah sama yang melebihkannya ialah rahmat Allah Azza wa Jalla yang turun pada bulan berkenaan, dan rahmat itu tidak dapat untuk semua orang melainkan untuk orang yang mencari Ramadan dan mencari rahmat. Apabila kita jelas hal ini, maka setiap kita kena berlumba untuk satu benda, menyediakan hati yang, jiwa yang bersiap untuk menerima menadah rahmat. Antara satu orang dengan satu orang tak sama. Kita semayang di sebelah satu orang, semayang 2 rakaat, semayang 8 rakaat, walaupun pada zahirnya 8 rakaat sama, tapi di sisi Allah salat tak sama. Berdasarkan kadar khusyuk, berdasarkan kadar ikhlas, berdasarkan kepada jiwa yang tunduk dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka saya nak sebut, maka kita disuruh untuk membesarkan Allah dalam bulan Ramadan. Kita salat. Tak apa tadi mesti sebut sebagai saya nak sebut lagi. Mesti ada apa minit? Jalan lah. Boleh? Belum lagi. Ya. Ibadah ini satu keajaiban. Allah dia Maha Kasih kat kita. Puasa bukan rukun yang lebih besar daripada salat. Salat dia besar. Tapi oleh kerana dia nak mai itu setahun sekali, kita bersiap. Macam sahib samahah kata tadi, kita bersiap. Awal-awal ni ramai. Sebab perasaan macam orang baru main, kita layan. Tapi bila lama-lama benda tu kita biasa, kita dah jadi hamba. Sebab tu Allah bagi ada ibadat yang bergerak, ada ibadat yang sedekah, ada ibadat yang tahan diri. Dia nak perbagaikan dalam hidup kita, supaya kalau kita jemu hari ni, kita kuat hari ni. Kita jemu hari ni, kita kuat hari ni. Maka Allah sayang, dia sayang kat kita. Siapa contoh? Selain daripada Ramadan, salat contoh salat. Bila kita salat, kita rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk. Wa amma rukuk, kata Nabi, fa'adzimu fihi Rabb. Adapun rukuk, maka hendaklah dibesarkan Allah. Maka kita sebut subhana rabbi al-azim. Maha suci Tuhanku yang al-azim, yang maha agung. Pasal Nabi suruh besarkan, Nabi sebut subhana rabbil azim, besar Tuhan. Sebab tu kita tak boleh hormat orang lebih pada cara kita rukuk ni. Bila kita rukuk, benda yang mulia, iaitu kepala kita, berada dengan sama benda yang kita anggap hina dalam diri kita, iaitu punggung kita. Sama antara kepala dan punggung. Kita tunduk, kita kata subhana rabbil azim, kerana kita menta'zimkan Allah Azza wa Jalla. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, maka cari daripadanya doa. Nabi kata sebut subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la bermaksud Allah yang maha a'la, yang maha tinggi. Sebab tak ada dah lebih tinggi. Kepala yang paling mulia sudah berada pada anggota yang lebih rendah daripada anggota yang paling hina, iaitu punggung kita sendiri. Kalau Nabi reka ibadat, dia tak mari begitu seni sebegitu. Bila kita rukuk, kita subhana rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita tak kata subhana rabbil azim. Kenapa? Kerana ketika itu Tuhan maha tinggi. Kita yang berkata ini berada pada nilai yang paling rendah. Muka kita di mana, aku tak tahu nak tak muka aku kat mana. Hang jangan duk malu muka aku, muka. Inilah manusia ya. Muka itu kita letak pada tahap yang paling rendah di tanah. Dan punggung kita yang biasanya orang anggap rendah, dia sudah ada di atas muka kita. Maka kita kata subhana rabbiyal a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala perbagaikan. Ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal. Supaya insan dia kesana kesini, dia bergerak, lalu dia timbul perasaan khusyuk, perasaan ingat Allah. Kalau kita semua Allahu Akbar, rukuk 10 minit, dia pening kepala apa? Rukuk, sujud, Allah Ta'ala berbagaikan. Ada salat, ada saum, kesemua ini dan kesemua fadilat. Nabi kana ajwadun nas amal Bukhari, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudahishu al-Quran. Nabi ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Manusia yang paling pemurah, tapi lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril jumpa dia. Dan hadis kata wakana Rasulullah karihul mursalah, Nabi itu bagikan angin yang bertiup. Ada apa setiap tiup dia, Nabi bagi di tangan Nabi. Sebab soalnya ialah soal qalbun, jiwa, jantung hati yang bersedia untuk menerima rahmat Allah.
Kita kan cerita man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang bangun salat kepada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa. Dalam riwayat Bukhari juga man qama lailatul qadar. Siapa yang mendirikan lailatul qadar, macam-macam. Kesemuanya ini tidak dapat diperoleh hanya sekadar mendirikan saja satu hal. Tapi yang membezakan kita dan orang salaf, mereka menyediakan jiwa yang menyiapkan untuk menerima Lailatul Qadar, menerima Ramadan dan menerima dengan peran. Sebab itu tuan-tuan, kita banyak benda kita didik lah. Saya cakap tak mau tinggi yang macam ni. Pasal apa banyak susah kita. Allah ajar kita bangkit sahur, kita tahajud. Mungkin sebahagian kita kadang-kadang malas tahajud, maka bangkit tahajud. Itu kekuatan insan. Kekuatan insan. Bukit bukau boleh lebur, tapi hamba Allah yang bangun di 2/3 malam tidak hancur. Hamba Allah yang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, hamba tak hancur. Kadang-kadang kita selalu, zaman sekarang ni banyak sangat bukan muslim sana sini. Ada masalah, saya email macam-macam orang tanya. Adik dia bergaduh, pak betul dia kata kat dia semua tadi. Bukan kita tak mau jawab, tapi manusia yang terbaik ialah manusia yang sabrun jamil, sabar yang cantik. Apa saja benda mari, pertama orang yang pertama tempat dia mengadu Allah Azza wa Jalla. Ila Allahil ashku bathi wa huzni ila Allah. Kepada Allah aku mengadu segala duka cita. Hadirin dan hadirat, ambil Ramadan ini benda paling besar kalau kita boleh buat, kita didik jiwa ruh kita supaya senang mengadu kepada Allah. Saya terus bagi, ya Allah, siapkan aku, ya Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kita ni tuan-tuan, tanpa bantuan Allah, melihat kehadapan ini bagaikan gelap yang malam. Kita tak tahu anak kita yang kecil ni nak jadi apa, isteri kita nak jadi apa. Kita tak tahu apa masa depan kita. Tapi bila kita, ya Allah, tolonglah, ya Allah, kesianlah, ya Allah, bantuan. Kita confident, kita yakin, kita dah minta, ya Allah, beri petunjuk pada kami. Allahumma rabbal Jibril wal Mikail wal Israfil fatir as-samawati wal ardh alim al-ghaib wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Nabi sentiasa doa minta Tuhan Jibril, Mikail supaya bagi petunjuk kepada aku di atas apa yang mereka berselisih. Banyak kita baca seorang orang berkelahi pasal politik, baca yang ni orang berkelahi pasal agama. Kita memberi nak sokong mana? Allahumma ya Rabbal Jibril wa Mikail, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Engkau yang memutuskan apa yang hamba-Mu berkelahi. Tunjuk aku jalan yang benar di atas apa yang mereka berbeza. Ini perkara Ramadan. Sebab itu kata bila Aisyah tanya Nabi, apa yang patut kita doa? Nabi kata apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan, saya suruh buat contoh ni dan banyak. Kalau kita ambil kertas dan kita bagi kat tuan-tuan, sila tulis hajat. Sehari lebih kurang pukul 10, Tuhan nak terima 10.30, pukul 10.45 Tuhan nak terima semua hajat kita. Saya ingat kita akan tulis bagi isteri macam ni, mungkin anak nikah seorang ni, bagi isteri muda, isteri tua tak tahu juga, dan bagi rezeki, ada bagi kaya, macam-macam. Hakikatnya yang manusia perlukan, hakikat yang manusia perlukan dalam dunia ialah keampunan Allah. Itu sebenarnya. Bila Tuhan ampun, Nabi kata, Nabi tak kata minta rezeki, bukan salah minta rezeki, minta tak apa. Allah suka kalau kita minta. Minta apa saja Allah suka. Tapi hakikat perkara yang paling manusia perlukan, Allah yang kita perlukan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunlah ya Allah, tolong ampun. Bila kita pinjam mata kita balik kepada Allah. Kita tak tanya di mana kita, di mana pangkat kita, di mana gelaran dan kebesaran kita. Kita bertanya, adakah keampunan Allah untuk? Bila Allah ampun ketika kita hidup, kita bahagia.
Dunia boleh bergolak apa yang dunia nak bergolak, dan manusia boleh berbicara apa yang mereka ingin bicara. Tapi insan yang selalu menyatakan pada waktu sahur, Rabbi ghafirli, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika ya Rabbi. Ampunlah aku istighfar. Hamba Allah yang sedemikian ini, jiwa yang tenang, dia nampak cahaya kehidupan. Mudah-mudahan Allah kita pada Ramadan ini. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah tuan-tuan, begitulah yang telah disampaikan oleh Saudara. Bagi kita nampak wujudnya satu keadaan sebagai manusia yang berpuasa. Mereka berpuasa tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menunaikan beberapa daripada tuntutan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak mereka puasa tetapi tidak salat. Mereka berpuasa tetapi mungkin tidak menutup aurat. Maka apa kau menurut tentang perkara ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara pendengar, saudara dan asri, Imam Ahmad Syaidan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau kita lihat realiti Ramadan, kita akan terpaksa terima hakikat bahawa hampir semua orang Islam akan berusaha untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin dia tak salat, mungkin dia ahli maksiat, tapi dia berpuasa. Wallahu a'lam, kita tak tahu apa motivasi dia. Barangkali dia duk ingat kalau tak puasa dia tak boleh gaji. Barangkali begitu. Tetapi yang lebih besar daripada itu, kemungkinan inilah rahmat Ramadan yang menyebabkan semua manusia rasa dia mesti ambil rahmat dalam ibadat puasa. Tetapi kita tetap anggap suatu masalah kepada manusia yang sekiranya dia berpuasa tetapi dia tidak solat, dia berpuasa tetapi dia buat maksiat. Kalaulah asalnya manusia ini seorang yang faham agama, ini keadaan yang amat menduga cita. Sebab sebagaimana kita telah dijelaskan tadi, Ramadan, bulan Ramadan, hari Ramadan, masa Ramadan tak ada beza dengan hari lain dan bulan yang lain. Ia tetap 24 jam. Kalau kena musim panas, ia tetap panas. Kalau kena musim hujan, dia tetap hujan, tak akan berubah. Tetapi yang perlu kita lihat ialah Allah Azza wa Jalla memberikan ketentuan kepada kita pada bulan ini. Bulan ini bulan wajib puasa. Bulan ini bulan yang dijanjikan rahmat kepada kita semua. Kalau kita tak rebut peluang ini, kita termasuk orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ingin saya sebut secara lebih jelas lagi ialah orang Islam perlu faham bahawa Allah Azza wa Jalla bukan hanya ditaati dalam bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla mesti ditaati untuk sepanjang tahun, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, masuk Muharram dan bulan-bulan yang seterusnya. Sebab kita rasa sedih tengok sebahagian manusia, bulan Ramadan subhanallah dilipat gandakan ibadat, tetapi kalau tak ada keikhlasan kepada Allah, Syawal dia berubah balik kepada asal. Mungkin sebab kefahaman yang cetek, menganggap Ramadan itu simpanan untuk setahun. Dia dah puasa 30 hari, dia dah khatam satu Quran, dia dah tarawih sekian banyak rakaat. Sebab tu barangkali dia berebut nak buat 20 dan sebagainya, agar dalam bulan yang lain nanti dia boleh buat sambil dia. Ini kefahaman yang salah. Ini kefahaman yang salah. Kefahaman yang sepatutnya ialah kita taat kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ramadan kita berpuasa, salat kita jalan seperti biasa. Ramadan kita tingkatkan ibadat, maksiat tetap mesti kita jauhi dan kita pelihara daripada terjerumus kepada maksiat. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan termasuk orang-orang yang bila masuk bulan Ramadan dia berpuasa, tetapi bila sampai Syawal dia tidak berubah. Dia kekal seperti mana asalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadat ini, puasa pada bulan Ramadan ini dengan satu saja matlamat, la'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum daripada kamu. Tujuannya satu sahaja, untuk bertakwa. Apa itu takwa? Takwa membawa maksud, ya, rasa taat kepada Allah itu lebih, rasa untuk buat maksiat itu semakin berkurang semakin hari. Itu tanda takwa. Takut untuk buat maksiat, gemar untuk buat ibadat, itu tanda takwa. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah manusia itu sedar kelebihan Ramadan, maka dia akan bersungguh-sungguh dan berebut-rebut untuk melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan. Solat 5 waktu dia akan dijaga. Bukan hanya jaga solat 5 waktu, dia akan berusaha untuk jamaah di masjid sepanjang 5 waktu solat. Kalau tarawih dia boleh laksanakan secara berjamaah, maka sudah tentulah yang fardu, tarawih itu sunat, solat 5 waktu itu fardu, akan dia usahakan untuk laksanakan sebaik yang mungkin bersama-sama dengan jamaah di masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suatu kefahaman yang sering silap di kalangan masyarakat kita ialah Ramadan dianggap sebagai bulan untuk dia bermalas-malasan, untuk dia membanyakkan tidurnya atas banyak alasan, atau alasan lapar, atau alasan letih, ada lagi yang atas alasan untuk malam nanti senang dia terawih, tapi terawih dia tak pergi juga. Ya, ini bukan untuk kita jadi manusia malas. Nabi SAW sempat 9 tahun hidup dalam bulan Ramadan. Selama 9 tahun itulah, sepanjang Ramadan selama 9 tahun itulah, Nabi SAW bukan hanya buat kerja yang besar, bagi dia lakukan peperangan dalam bulan Ramadan. Antara yang paling besar ialah Fathu Makkah. Jatuhnya Makkah ke tangan orang Islam berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itu dibincangkan soal hukum orang yang musafir dalam bulan Ramadan. Apakah lebih baik untuk dia berbuka ataupun berpuasa? Dan kalau kita lihat bermusafiran Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, hampir kesemuanya adalah bermusafiran kerana melaksanakan, ya, jihad fi sabilillah untuk menentang musuh-musuh Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sukalah saya menyuruh tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, agar kita jadikan Ramadan ini suatu rutin yang baru dalam kehidupan. Bermula dengan kita bangkit sahur, laksanakan sedikit tahajud di tengah malam, walau sekadar 2 rakaat. Banyakkan istighfar pada waktu sahur, kerana istighfar pada waktu sahur itu antara sifat-sifat insan yang bertakwa. Barangkali sahur tu isteri dah letih nak masak, tiba-tiba masak pun tak sedap, jangan komen banyak, istighfar banyak-banyak. Orang lain bergaduh tengah hari, dia bergaduh waktu sahur, tak ketemu bunyi itu. Waktu yang sepatutnya orang munajat kepada Allah, dia membebel pula waktu sahur. Nak membebel pun tunggulah siang sikit bagi matahari terbit. Banyakkan istighfar pada waktu sahur, ya? Banyakkan bacaan Al-Quran pada waktu sahur. Bukan hanya kita makan dan minum, tapi kita laksanakan dengan penuh ibadat kepada Allah SWT. Siang Ramadan isi rutin, bagi yang bekerja pastikan kerja dia dibuat dengan penuh produktiviti, bersungguh-sungguh buat kerja yang terbaik. Ramadan bukan alasan untuk kita, ya, ambil sikap malas buat kerja. Apa sebab? Sebab puasa. Tidak. Sebab sunnah Nabi SAW menunjukkan, baginda SAW isi seluruh siang Ramadannya itu dengan amal kebajikan. Kemudian pada sebelah malamnya dengan tarawih, dengan qiyam, tadarus Al-Quran. Bila kita sebut tadarus Al-Quran, artinya membaca Al-Quran bersama-sama untuk membetulkan bacaan. Tuan-tuan, bagi yang sedap bacaan Al-Quran, betul tajwidnya. Ada di kalangan halaqah bacaan Al-Quran itu barangkali dia baru nak jinak dengan Quran. Janganlah marah dia kalau dia silap baca.
Kita dah belajar baca dah 20-30 tahun, memang bagus dah baca. Kawan ni baru 2-3 bulan nak baca. Ya, wadduha wal laili idza saja. Kita nak suruh bagi betul idza saja. Kena pula lidah dia barangkali ada DNA Jawa pada dirinya. Ija saja. Ya, akhirnya dia mengejek. Wa la taswa wadduha wal laili idza saja. Bagi peluang hamba Allah ini gemar membaca Al-Quran. Sebab orang yang berat lidahnya untuk membaca Al-Quran, Nabi SAW sebut falahu ajran. Ya. Orang yang tak lidah dia berat nak sebut. Lidah dia bukan lidah Arab, tetapi dia berusaha untuk membaca kalam Allah, falahu ajran. Bagi dia 2 pahala. Pahala dia berusaha untuk membaca Al-Quran dan pahala bacaan Al-Quran. Sebab itu dalam bulan Ramadan kebaikan terlalu banyak. Terserah pada diri kita untuk pilih kebaikan apa yang ingin kita buat, ibadat apa yang ingin kita buat, agar hati yang taat ini menadah rahmat yang turun pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kita nak beralih kepada yang bagi Rasulullah Fadilah Peristimadia Dr. Asli Zan'ami. Bagi doktor, apakah nasihat yang bagi doktor terhadap fenomena sebagai manusia yang hanya berpuasa sebagai adat saja, dan bahkan mereka lari daripada maksud asal ibadah puasa yang seperti mana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi doktor. Terima kasih Muslim. Fenomena orang puasa adat seakan dia tak menghayati puasa. Sebenarnya saya tak pasti dia pun puasa atau dia pun lapar atau dia pun puasa. Kita tak tahu masa puasa ni. Kita bukan tahu dia sembahyang. Kita tahu dia sembahyang. Kita tengok puasa dia tak saya puasa. Saya kenal dah hati-hati dia nama. Dia pun tak puasa, tapi dia apa-apa. Sebenarnya nak syukur kan. Dia faham, memang dia berlakon puasa, dia tak puasa. Dia pun kadang-kadang ada perjumpaan orang lupa bulan puasa pun makan. Dan masa mereka buat rakaman Aidilfitri tu, ada makan-makan. Kan rakaman hari Aidilfitri itu masa bulan puasa waktu. Contoh tak saya, kita tak jangan lepas bila barang. Rakam malam tu. Sebab saya tak tahu sebab benda ni. Kerana Allah Ta'ala kata semua kullu amal bi Adam lahu illa sawm fa innahu wa ana ajzi bi. Semua amalan anak Adam itu dia. Melainkan puasa untuk aku. Kalau orang ni tak ada ikhlas betul-betul lillahi ta'ala, tak pasal dia tahan diri kan. Lebih baik dia duduk dapur ni dulu buat sejawat, dia keluar dia kata saya puasa dia ada. Pasal ini soal kepahaman, memahami kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tadi saya tu cerita kat saya bersama Mufti. Saya kata ada kawan saya, dia pergi buat dia buat sendiri orang asli, bukan semua orang asli, ada orang asli bagi kita pada orang asli termaaf. Dia tak faham. Dia kata orang abang kata dia nak jawab dia masuk Islam, dia tengok saya. Dia kata masuk Islam, terima Islam, Allah Ta'ala Tuhan Maha Kaya. Dia kata Allah Ta'ala tak kaya, haji ilih lagi kaya. Dia kena haji ilih tanah banyak, marilah kaya. Sebagian dia kata tak ramai. Kata ya Allah nak buat surau pun kena kita perlu cari. Kita kena derma tanah kan. Haji ilih dah, dia tanah dah banyak. Ini kadang-kadang orang tak faham kan. Dia tak faham bagaimana Allah menciptakan alam. Sebab itu sesuatu benda masuk dalam akidah. Al-Imam Ibn Jauzi dia tulis buku Al-Hamqa wal Mughafilin. Yang kita mahu kasar. Yang bodoh dan umur. Dia tak Ibn Jauzi. Imam besar dia tulis buku. Dia himpun semua cerita geng-geng kan. Dia masuk dalam tu. Dia kata ada orang pada zaman tu dia pergi umrah. Bila dia pergi umrah,
lah. Dia tak ada akidah yang kuat. Orang PDP, dia pergi umrah, buat umrah tu, masuk Masjidil Haram tu, makmur kan kita tengok. Orang kata kena makmur Masjidil Haram dapat pahala banyak. Ni rumah Allah Ta'ala, Baitullah, rumah Allah. Dia balik kampung dia, lepas umrah. Dia tengok rumah dia terbakar. Dia kata, ya Allah, adakah patut kau suruh aku makmurkan rumah aku kau bakar. Akidah dia tak jelas. Dia tak faham tentang akidah Islam. Allah Azza wa Jalla menguji hamba dengan berbagai-bagai. Kadang-kadang dia ingat puasa ni ada. Sebab tu saya, apa pun sebab kita bila orang nak masuk Islam kan, kita selalu suruh dia mengaji fiqh. Kita kena suruh dia mengaji akidah. Nabi yang baik, Al-Karim, Ibnul Karim, Nabi yang baik, anak yang baik, umat yang baik, Nabi Yusuf alaihissalam. Tak ada salah apa Nabi Yusuf. Daripada kecil dia mimpi. Mimpi itu bukan dia reka. Allah Ta'ala yang bagi dia mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitu min sajid. Tak ada. Dia bagi tahu apa. Adik-adik dia dengki ambil bubur dalam telaga. Sampai dulu orang ambil pergi jadikan hamba. Pisah dengan pak dia Nabi Yaqub pun tak salah apa. Nabi, anak dia sayang, dia betul lah. Dia pesan lah jangan agak-agak. Menangis Nabi Yaqub sampai tak nampak mata. Kalau kita nak cari Tuhan denda Nabi dia, dah. Demikian Allah Ta'ala kadang-kadang dia sayang. Dia buat kerana dunia ini tak ada apa. Dunia. Mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Kam labistum fil ardi adada sinin. Apa duduk apa lama di dunia? Labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil ahad. Kami duduk sehari atau setengah hari. Tanyalah orang-orang yang begitu. Ya, pisah sampai besar Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Tak ada salah apa. Perempuan mengorak dia. Bukan dia mengorak perempuan. Dia terang akhirat. Oh, dia masuk penjara. Kalau satu orang nak mohon kepada Allah Ta'ala pandai, semua pun taat elok. Aku je duk kena ni. Lepas pada tu suruh kau tu pergi hambak kat raja tu tentang takbir mimpi. Dia lupa pula nak sebut kata Yusuf hantar dia. Lagi 5 tahun dan tak duduk dalam penjara. Apa salah Nabi Yusuf? Kemudian dia keluar menjadi raja muda Mesir dan memerintah negeri Mesir. Salah seorang Firaun Mesir. Firaun ni bukan semua jahat. Macam seorang kata tu ya. Firaun tu gelaran memerintah Mesir. Macam kita panggil raja lah. Ada jahat, ada yang baik. Jadi dia memerintah Mesir. Setelah lama dia lalui. Kalau kita dalam proses melalui itu, kita nak kata apa? Mungkin sekarang kita kena bangkit dengan mana, ya Allah, aku ni puasa dah, mayang dah, tapi duk beratlah aku yang ni. Hakim jahat tu dah benar yang nampak ni. La ilaha illallah. Dunia akhir. Manusia buat macam-macam. Kita kutip pahala dari dunia. Angkat tamai sepatah aku. Aku harap kalau aku dah dosa, mimpi ada pahala bagi mereka. Allah Ta'ala bagi kita kadang-kadang demam sakit demam. Mungkin semayang kita kurang apa. Bukanlah semayang fardu, bukan semayang kita ibadat sunat kita kurang. Dengan benda-benda itu Tuhan tabung hidup kita. Hadirin dan hadirat dirahmati. Allah pun begitu sifatkan Yusuf ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Hidup ni tuan-tuan, hidup ni kadang-kadang orang tak faham tentang beragama. Dia fikir hari ni aku puasa, lepas tu aku mesti untung. Tapi kalau dia puasa untuk kuih, saya percaya dia tak mayar pun. Dia kata aku bukan pasal pahala, pasal nak pergi kuih ya. Tapi kita tak mungkin boleh faham. Kalau manusia dia tak bergantung pada Allah Ta'ala, dia boleh tahan dengan puasa. Saya tak percaya. Saya ingat dia minum.
Tak apalah, dia kata tak apa. Tapi kalau dia tak minum, mesti ada hubungan hati dia dengan Allah. Cuma dia miss kot tambah bayang tu. Tak ada orang habis hakak. Dia kata semayang dia berhenti kot, dia ingat sunat. Jadi ini adalah soal kita memahami. Sebab tu kita tak boleh jar, tak boleh terah kontak hati kita dalam berhubung dengan Allah. Kadang-kadang ada sufi yang baik, mereka kadang-kadang Allah uji mereka. Sebab tu mereka memahami dimensi kehidupan itu lebih luas daripada sebahagian mereka yang memahami agama secara literal saja. Kadang-kadang di kalangan mereka berjalan dan terpijak batu, terlanggar batu dan luka kakinya, dia pun ke rumah. Isteri katanya, kenapa luka? Dia kata, aku ditegur oleh Allah di jalan tadi. Senyum dia. Tuhan tegur. Macam tanya apa-apa. Bila kena Allah lama 5-6 jam tak sebut Allah. Kena Allah. Innalillah. Ya akhi, hidup hayat kehidupan. Apa yang ada dalam kehidupan? Mereka satu jiwa seorang insan yang bergantung